Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hadi serang media lagi. Tatkala khatib-khatib di Perak dan Selangor membacakan teks khutbah Jumaat mengecam salah laku penjawat awam dan menasihati umat Islam untuk menjauhinya, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memilih untuk menyerang media yang mendedahkannya. Tatkala para agamawan terasa terpanggil untuk bersuara berhubung apa yang berlaku di sebuah agensi pembantera segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, Hadi mencari kesalahan mereka yang mendedahkannya. Mutakhir ini kita menyaksikan bagaimana peranan media dalam menyebarkan berita salah laku seseorang sebelum ia dibawa kepada penentuan badan kehakiman. Pendekatan yang dilakukan itu berkonsepkan kebebasan media yang diamalkan oleh dunia barat yang mendukung konsep demokrasi bahawa suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian pembukaan Hadi dalam naratifnya yang mencela media bertajuk Apabila Media Menjadi Hakim, diterbitkan oleh Harakah Daily bertarikh 9 Januari lalu. Entah media mana yang berkonsepkan suara rakyat adalah suara Tuhan, itu tidak disebut oleh Hadi. Namun adalah amat melampau apabila beliau menyiratkan seolah-olah media yang tidak sealiran dalam pemikirannya berkiblatkan barat dan sesat. Ini dapat dilihat menerusi ayat beliau. Apakah semua ciptaan barat boleh diikut secara sembrono sehingga membentuk persepsi yang mencelarukan dan mewujudkan naratif yang salah serta sesat lagi menyesatkan? Islam memuliakan manusia dengan akal dan ilmunya, namun mewajibkan mereka berpandukan hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia itu banyak kelemahannya. Hanya segelintir daripada kalangan mereka sahaja yang berilmu, sedangkan majoritinya pula tidak berilmu. Adakah Hadi maksudkan mereka yang bekerja di Jabatan Agama Islam Perak dan Selangor itu yang mengeluarkan teks khutbah tersebut dan menularkannya menerusi media tidak mendapat hidayah? Adakah Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin tergolong dalam kumpulan manusia yang tidak berilmu? Islam mewajibkan maruah manusia itu dihormati, termasuklah mereka yang sudah nyata melakukan kesalahan kerana adalah berdosa. Sekiranya seseorang yang bersalah itu tidak dihormati, lebih-lebih lagi terhadap mereka yang tidak bersalah, maka lagi besar dosanya. Namun masyarakat barat yang sekular tidak mempunyai sebarang perhitungan soal dosa dan pahala. Adakah kita mahu menjadi rosak di dunia atau dihumbankan neraka di akhirat seperti mana mereka yang sesat fikirannya? Tulisnya, kelakar. Sejak bila Hadi pernah menghormati maruah manusia, khususnya pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, termasuk yang beragama Islam? Pelbagai label yang dihamburkannya terhadap mereka seperti Jebon, lembu kenyang, serigala dan babi di atas bukit. Pemimpin Muslim pula dikatakannya tidak Islamik. Kini beliau menyiratkan pengamal media adalah sesat, menyesatkan, tidak berpandukan hidayah dan tiada ilmu selain berdosa besar. Islam menegaskan bahawa seseorang yang dituduh masih dianggap tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Maka peranan media yang mengheret masyarakat awam supaya menghukum seseorang itu bersalah sebelum disabitkan hukuman adalah sangat besar dosanya, ujar Hadi. Walaupun Hadi tidak menyebutnya, adalah dipercayai beliau merujuk kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Tan Sri Azam Baki yang kini menjadi berita panas di media perdana dan sosial. Ini susulan kenyataan Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang yang berkata tiada sebarang perlakuan jenayah atau percanggahan kepentingan membabitkan Azam Baki dalam urus niaga saham pada 2015. Azam Baki sendiri telah mengakuinya. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh menggunakan akaun orang lain untuk membeli saham di pasaran. Kalau ada kesalahan dan benar berlaku salah menggunakan akaun orang lain, beritahu saya kalau ia merupakan satu kesalahan.
katanya dalam sidang media pada Rabu 5 Januari lalu. Namun Presiden Transparency International Malaysia (TIM) Muhammad Mohan yang turut mengulas mengenai isu ini berkata, tidak wajar SPRM sendiri yang menyiasat sebarang kes yang melibatkan pegawainya. Ini akan menjadi satu isu apabila rakyat akan bertanya mana kebebasannya SPRM. Jadi saya rasa elok siasatan seperti ini, terutama sekali kes-kes berprofil tinggi dibuat oleh satu jawatankuasa khas yang bebas, mungkin dianggotai oleh bekas hakim, bekas ketua polis atau bekas ketua pesuruhjaya SPRM, katanya di petik Sinar Harian. Di samping itu, 6 anggota LPPR yang terdiri daripada Tan Sri Ismail Omar, Datuk Sri Azman Ujang, Datuk Sri Akbar Sattar, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kok Ti dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, kenyataan Abu Zahar adalah berpandangan peribadi. Benar, seseorang yang dituduh masih dianggap tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kerana itulah, beberapa kumpulan rakyat yang prihatin telah membuat laporan polis agar menjalankan siasatan supaya nama baik SPRM dapat dibersihkan. Antara yang membuat laporan polis termasuk Ahli Parlimen Keadilan yang diketuai Fahmi Fadzil, Anak Muda Keadilan diketuai Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan Pemuda Pakatan Harapan diketuai oleh Howard Lee Chuan Hao. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan berkata, laporan tersebut merujuk kepada pendedahan Azam Baki yang memberi kebenaran kepada adiknya menggunakan akaun beliau untuk membeli saham. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan sudah menerima laporan berhubung pendedahan dibuat Tan Sri Azam Baki. Laporan polis sudah dirujuk kepada Security Commission SC, katanya dalam kenyataan di petik Berita Harian. Justru Jom Channel kembalikan ayat 65 surah Yasin kepada Hadi untuk beliau muhasabah diri. Terjemahan ayat tersebut, pada hari ini kami materikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Amat malang bagi masyarakat apabila pemimpin parti yang mengaku memperjuangkan Islam tenggelam dalam kedangkalannya sendiri, lalu terus menghukum media menerusi tulisannya.